النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمبني رحمه الله تعالى وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada perbincangan kita kitab Sairus Sadiqin ila Ibadati Rabbil Alamin, Al-Babul Khamis fi Asraris Siyam, bab yang kelima pada menyatakan rahsia berpuasa. Sempena hampirnya kita dengan Ramadan Al-Mubarak tahun ini, mungkin minggu lagi, mungkin tak sampai seminggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka persiapan untuk kita menghadapi Ramadan, kita muzakarah, kita murajaah kembali perkara yang sangkut paut dengan as-siyam, perkara yang sangkut paut dengan Ramadan dan juga puasa di bulan Ramadan. Maka kita menggunakan kitab atau berpandukan kitab Sairus Sadiqin ila Ibadati Rabbil Alamin. Kita berbahas, kita berbincang Al-Babul Khamis fi Asraris Siyam, bab yang kelima pada menyatakan rahsia berpuasa. Maka di bawah bab yang kelima ini, musannif rahimahullahu ta'ala bincang tiga fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ataupun fadail berpuasa dan juga fadail Ramadan. Kelebihan berpuasa dan kelebihan Ramadan. Kemudian fasal yang kedua pada menyatakan al-wajibat was-sunani zahirah wal-lawazim bi-ifsadis siyam. Fasal yang kedua pada menyatakan kewajipan-kewajipan, sunat-sunat zahir, kewajipan zahir dan sunat zahir, dan perkara-perkara yang bersangkut paut ataupun perkara yang mesti dilakukan disebabkan merosak ataupun mengifsadkan puasa. Dan apa yang kita bincang pada malam ni, muka surat 414, faslun fi asraris saum wa syurutil batinah. Fasal pada menyatakan rahsia berpuasa dan syarat-syaratnya yang batin. Kalau sebelum ni kita bincang tentang apa orang panggil puasa dari sudut zahirnya. Pada malam ni kita bincang puasa dari sudut batinnya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ini suatu fasal pada menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syarat-syaratnya yang batinah. Muka surat 414. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa adalah bagi puasa itu 3 darjah. Jadi puasa musannif sebut ada 3 martabat, 3 darjat
darjat yang pertama disebut sebagai puasa orang awam, yakni puasa kebanyakan manusia, iaitu menegahkan diri daripada makan, minum, jima' dan menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa, seperti yang tersebut dalam fasal yang terdahulu. Dalam fasal yang terdahulu kita dah bincang dah wajib puasa, rukun puasa, perkara yang perlu dilakukan apabila membatalkan puasa. Selesai dah. Jadi apa yang kita nak bincang pada fasal ini, maratibus, darjat-darjat orang yang berpuasa. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala ada 3 darjat. Pertama, darjat orang awam, puasa awam. Puasa awam ni dia jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia tak makan, tak minum, tak setubuh, tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu orang panggil puasa awam. Bila kita laksanakan puasa ini, puasa darjat yang pertama ini, maka tak perlu qada dah. Puasa tu dah sah di sudut ilmu fiqh. Mana lepas Ramadan ni tak kena qada dah, kerana puasa tu dah cukup rukun dia, dah cukup syarat dia. Dah jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu puasa martabat yang pertama, yang memang kita lakukan puasa ni, kan? Memang semua orang, kebanyakan orang berpuasa dengan puasa yang pertama ini, iaitu puasa memelihara diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, puasa orang khawas, iaitu orang yang soleh, iaitu puasa orang yang salihin dan orang yang muttaqin, iaitu menegahkan segala yang tersebut daripada yang pertama itu dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat yang sia-sia dan yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Yang kedua kata musannif rahimahullah ta'ala, puasa khawas. Puasa khawas ni bukan sekadar dia memelihara diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan juga dia memelihara diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita tengok Masya Allah pahala puasa dalam fadail, dalam kelebihan dulu, Masya Allah begitu hebat, begitu besar. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 du'fin illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tiap-tiap kebaikan bi'ashri amthaliha dibalas dengan 10 ganjaran pahala dia, dan ganjaran 10 tadi boleh naik sehingga 700 kali ganda. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan balasnya. Maka balasan pahala puasa tidak terhingga banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan itu adalah bukan sekadar memelihara diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan wajib juga memelihara diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa yang besar itu, yang hebat itu, yang banyak itu, iaitu dengan memelihara anggota daripada melakukan maksiat, memelihara anggota daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia, bukan sekadar haram, bahkan benda yang mubah, yang tidak menguntungkan agama, yang tidak memberi sebarang faedah, juga tetap dia pelihara, dia tak buat. Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Tengah daripada kebaikan, keindahan Islam seseorang, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah untuk diri dia. Dia tak buat benda yang tak berfaedah. Ini orang panggil puasa apa? Puasa khawas. Dia jaga diri dia daripada melakukan yang haram, dan juga jaga diri dia daripada melakukan benda yang tidak berfaedah. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan hasillah kesempurnaan puasa mereka itu yang dengan 7 perkara. Jadi puasa khawas ni dia memelihara 7 anggota dia daripada 7 perkara. Yang pertama, memejamkan keduanya. Yang pertama memejamkan kedua matanya dan menegahkan keduanya daripada melihat kepada sesuatu yang mubah
yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah dan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nazaru sahmun mashumun min sihami iblis, la'anahu Allah, faman tarakahu khaufan min Allah, atahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Artinya, melihat dengan syahwat itu iaitu suatu panah yang diperbuat, yang diperbubuh racun, yang diletak racun daripada beberapa panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan melihat itu kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala, nescaya memberi akan dia oleh Allah taala akan iman yang mendapat ia akan manis iman itu di dalam hatinya, yakni diberi oleh Allah taala akan dia tetap iman. Jadi kata musannif rahimahullah taala, yang pertama mata. Puasa khawasul khawas, puasa khawas ni dia jaga mata daripada pertama benda yang haram, yang kedua daripada benda yang syubhah. Benda haram pun dia tak buat, benda syubhah pun dia tak buat, dan juga yang ketiga benda yang mubah, benda yang harus tidak mendatangkan faedah juga dia tak buat. Jadi mata dia buat apa? Mata dia tengok Al-Quran, mata dia tengok kitab, mata dia melihat alam ini jadikan i'tibar. Itu mata dia. Dia tak guna mata dia tengok benda yang tak berfaedah, benda yang sia-sia, dia tak jaga. Itu orang panggil puasa khawas. Tengok benda yang tak berfaedah bukan membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Apatah lagi tengok benda yang haram, dia mengurangkan pahala puasa. Apatah lagi melihat benda yang haram. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala. Di sini didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, maksud dia melihat. An-nazaru, pandangan itu adalah anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Maksud anak panah yang beracun ni makna dia cepat membinasakan kita. Kalau anak panah beracun ni kena tubuh badan kita, cepat mati. Macam tu juga pandangan yang haram ni bagaikan anak panah beracun, dia merosakkan ibadat kita, cepat merosakkan ibadat kita. Dalam hadis yang lain, nazratun ila mahasinil mar'ati sahmun mashumun min sihami iblis. Melihat kepada kecantikan perempuan yang ajnabi adalah bagaikan anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Faman tarakaha. Di sini faman tarakahu khaufan min Allah. Barang siapa yang tinggal, maknanya dia jaga mata dia kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala beri kepada dia keimanan. Yajidu halawatahu, dia merasa kemanisan iman fi qalbihi, dalam hatinya. Musannif menyatakan maksud hadis ni iaitu Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia kemantapan iman. Itu maksud dia. Dalam hadis yang lain, azaqahu Allahu ta'ama ibadatin tasurruh. Allah Ta'ala akan beri dia merasai kemanisan ibadat, yang mana dia rasa seronok dengan kemanisan itu. Orang yang jaga mata daripada melihat benda yang haram, benda syubhah, dan benda mubah tidak mendatangkan faedah. Jadi orang yang khawas ni puasa dia gitu. Dia jaga mata dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-sha'ima, al-kizbu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminul kadhibatu wan-nazaru bisyahwatin. Artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia tak batal puasa, batal pahala puasa. Apa beza pahala puasa dengan puasa? Kalau batal puasa, nanti dia kena qada balik. Sebab apa ni kena qada? Kerana dia buat perkara yang membatalkan puasa. Dia masukkan sesuatu dalam rongga, contohnya. Dia tak niat di malam Ramadan, dia tak niat, maka puasa dia tak sah. Lepas Syawal nanti dia kena qada balik puasa dia. Sebab puasa dia batal ataupun puasa dia tak sah. Berbeza dengan batal pahala puasa. Batal pahala puasa dia tak kena qada, namun puasa dia tak dapat pahala. Itu orang panggil batal pahala puasa. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama apa dia? Berdusta. Yang kedua, mengumpat akan orang. Mengumpat membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, mengadu akan orang lain, mengadu domba, an-namimah.
Mengadu domba ni, dia pergi kat orang ni, dia kata A, kata kat B, dia pergi kat B, B kata kat A pula. Berkelahi. Kes mulut dia, satu kampung berkelahi. Ni orang panggil namimah. Orang yang mengadu domba. Yang keempat, orang yang bersumpah dengan dusta. Al-yaminul kadhibah. Sumpah dusta. Kan? Yang kelima, an-nazaru bisyahwatin. Orang yang melihat dengan pandangan syahwah. Yang ini dengan pandangan keinginan. Ini membatalkan pahala puasa. Itu yang pertama, jaga mata. Jadi musanif sebut di sini 7. Yang pertama jaga mata, yang kedua memelihara lidah. Daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia. Mula jaga daripada yang haram, yang kedua jaga daripada benda yang sia-sia. Ini orang panggil taqwa. Apa dia taqwa? Tarku ma la ba'sa bi hadaran amma bihi ba'sun. Dia meninggalkan sesuatu yang yang tak mengapa kerana takut berlaku apa-apa. Dia tinggal perkara yang tak mudarat. Kerana apa? Takut berlakunya mudarat. Daripada awal lagi dia jaga. Dia tak buat benda yang haram dan dia tak buat perkara yang boleh heret dia kepada benda yang haram. Sedangkan perkara yang boleh mengheret kepada benda haram belum haram lagi. Dia dah jaga. Ini orang panggil taqwa. Tarku ma la ba'sa bihi hadran amma bihi ba'sun. Dia tinggal perkara yang tidak mengapa kerana takut berlaku apa-apa. Mana dia tinggal perkara yang punya kemudaratan. Ini kata musannif rahimahullah ta'ala yang kedua, dia menjaga lidah daripada perkara yang haram dan juga jaga lidah daripada perkara yang sia-sia yang tidak memberi manfaat di dalam akhirat. Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam. Jadi nak keluar dia baik ke tak baik diam. Haram sama sekali tak keluar daripada mulut dia. Yang mubah yang harus tengok. Baik ke tak baik? Tak baik, awal-awal diam. Antara bercakap dengan perkara baik dengan yang tak baik, antara bercakap dengan diam, tentulah diam itu lebih baik. Antara bercakap benda yang baik dengan diam, yang bercakap benda yang lebih baik itu adalah lagi baik daripada diam. Kan? Dia ada 3 lah. Pertama bercakap benda yang tak baik, yang kedua bercakap benda yang baik, yang ketiga diam. Kan? Jadi antara 3 ni hak mana lebih baik? Bercakap benda yang baik. Tak mampu untuk cakap benda yang baik, diam. Kan? Dan daripada yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, dan memeliharakan pula akan lidah daripada berdusta, dan daripada mengumpat akan orang, dan daripada mengadu-ngadukan orang, dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji, dan memeliharakan pula akan dia daripada berbantah-bantah dan berkelahi dengan orang, dan memeliharakan daripada memaki orang. Dan sayugianya hendaklah orang yang berpuasa itu melazimkan diam dan masyghul ia dengan membanyakkan zikir akan Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran. Kata Mujahid rahimahullahu taala, khoslatani yufsidani siyam, al-ghibatu wal kidhbu. 2 perkara yang boleh merosakkan puasa. Apa dia? Al-ghibatu wal kidhbu wal kadhibu. Mengumpat dan juga berdusta. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Artinya hanya saja puasa itu perisai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Maka apabila ada seseorang kamu puasa, maka jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia.
dan jangan berbuat akan perbuatan orang yang jahil. Apa orang panggil puasa ni menjadi benteng, menahan kita. Jadi oleh kerana dah puasa, dah ada benteng dah, jangan langgar benteng tadi. Langgar benteng tadi dengan apa? Dengan yarfus, dengan bercakap perkara yang sia-sia, dan buat perbuatan orang-orang yang jahil. Wa ini imra'un qatalahu, dan jika ada seseorang membunuh akan dia ataupun memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata, bahwasanya aku puasa, dan jangan melawan akan orang itu. Jadi kalau orang tu maki dia, jangan balas maki balik. Orang aniaya dia, jangan balas aniaya balik. Ingat, aku ni puasa ni, kan? Orang ketuk pula dia, ataupun orang tumbuk dia, nak balas ke tak? Aku ni puasa ni, contohnya. Kan dengar orang kutuk dia, orang kata ke dia, tahan, sabar. Inni shaimun. Aku ni orang yang berpuasa, Tahan, tak mau balas ni. Habis. Yang ketiga, sayugianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan telinganya daripada mendengarkan perkataan yang haram dan perkataan yang makruh, dan memeliharakan telinganya dengan mendengar perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqtabu wal mustami'u syarikani fil ismi, yakni orang yang mengumpat dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu keduanya pada berdosa. Jadi yang ketiga kata musannif rahimahullah ta'ala, jaga telinga. Begitu juga jaga telinga daripada benda yang haram. Yang kedua, jaga telinga daripada benda yang halal, yang mubah namun tidak mendatangkan faedah. Seperti mana kita sebut tadi. Yang pertama memang wajib memelihara diri daripada perkara yang haram, itu wajib. Memelihara diri daripada perkara yang mubah tak berfaedah, itu adab. Kan? Itu adab. Seperti mana kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kecantikan Islam seseorang, dia tak buat benda yang tak berfaedah. Sedangkan dengar benda, contohnya dia dengar perkara yang tak berfaedah, tak membatalkan puasa dia, tak berdosa, tapi dia tetap jaga telinga dia daripada benda yang berfaedah. Kerana apa? Nak jaga kualiti puasa dia. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, jaga telinga. Jaga telinga daripada mendengar benda yang haram. Percakapan tu, kalau percakapan tu haram, mendengar benda yang dicakap, benda yang haram tu adalah juga haram. Kan hadis Nabi tadi, al-muqtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar berkongsi fil ismi pada dosa. Yang keempat, sayugia bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya daripada segala yang diharamkan, dan daripada segala yang makruh, dan daripada segala yang sia-sia yang tidak memberi manfaat. Begitu juga kaki, tangan dia, jaga. Yang kelima, perut. Memeliharakan perut pada ketika berbuka puasa daripada makan makanan yang haram atau makan makanan yang syubhah. Jangan sampai kita berbuka puasa dengan makanan yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima puasa tu. Puasa yang buka dengan makanan yang haram. Kan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang mana dalam keadaan kusut masai di padang pasir, angkat tangan, ya Rab, ya Rab, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mat'amuhu haramun, makanan dia haram, masyrabuhu haramun, minuman dia haram. Dia hidup pun hidup dengan aktiviti yang haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana nak diperkenankan doa dia? Makanan dia haram, macam mana nak diperkenankan doa dia? Begitu juga puasa. Puasa berbuka dengan makanan yang haram ataupun bersahur dengan makanan yang haram, tak kira lah. Maka ketika itu puasa dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhah. Begitu juga makan makanan yang halal namun lebih daripada keperluan. Juga kena jaga, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Makan memelihara daripada yang haram dan syubhah itu wajib. Memelihara daripada yang halal lebih daripada keperluan itu sunat ataupun adab.
Dan iaitu meninggalkan daripada makanan yang halal. Kemudian maka berbuka dengan makanan yang haram. Nah, tak boleh juga. Dan adalah misal orang yang puasa. Misal orang yang puasa itu seperti misal orang yang berbuat bahligai. Padahal ia merobohkan negeri. Kerana makanan yang halal itu memberi mudarat, ia akan memakan. Tak kena. Dengan memakan banyak akan dia. Dan memberi mudarat ia dengan memakan. Dan tiada memberi mudarat ia akan makan yang sedikit. Jadi tadi makan makanan yang haram, itu pun kena jaga. Kemudian makan makanan yang halal pun kena juga, kata musannif, kena jaga. Jangan lebih daripada hajat. Allah Ta'ala firman, kulu washrabu, makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu, wala tusrifu. Apa dia wala tusrifu? Jangan makan lebih daripada hajat. Jangan lebih. Dan tiada memudarat, ia akan makan yang sedikit. Dan puasa itu mensedikitkan makan yang halal, iaitu ubat yang memberi manfaat bagi hati. Dan membanyakkan akan dia itu membinasakan akan hati. Dan memakan yang haram itu membinasakan akan agama. Sabda Nabi SAW, kam min sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Beberapa banyak orang yang berpuasa, padahal tiada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga sahaja. Dia puasa, tapi dia berbuka dengan makanan yang haram, maka apa pun dia tak boleh daripada puasa dia melainkan sekadar lapar dan dahaga. Pahala puasa yang dijanjikan begitu hebat, pahala dia tak dapat. Kan? Dan kata setengah ulama, orang itu ialah orang yang berbuka dengan memakan yang haram. Apa dia maksud? Kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ada beberapa pandangan ulama. Ada ulama kata yang dimaksudkan dengan orang yang berpuasa tak boleh apa melainkan lapar dan dahaga ni, iaitu orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Dan kata setengah ulama yang lain, iaitu orang yang menahan daripada memakan yang haram, iaitu orang yang menahan daripada memakan yang halal dan berbuka dengan daging manusia, dengan mengumpat akan orang, dan mengumpat itu haram. Setengah ulama kata, ya, makanan dia memang halal dah, dia jaga daripada makanan yang haram. Iaitu orang yang menahan daripada memakan yang halal dan berbuka. Dia tahan diri daripada makan yang halal. Mana sebab dia puasa tak makan benda yang halal. Yang haram telah lagi lah. Dia tak makan makanan yang halal. Mana dia jagalah. Dia puasa tak makanlah makanan walaupun halal, dia tak makan. Itu. Sekali lagi. Dia menahan diri daripada makan makanan yang halal. Mana ketika dia buka pun buka yang halal. Namun lidah dia tak pantang daripada perbuatan mengumpat. Tu. Dan berbuka dengan daging manusia yang dengan mengumpat akan orang, dan mengumpat itu haram. Jadi kata Nabi SAW, beberapa banyak orang yang berpuasa, apa pun dia tak boleh daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana dia mengumpat. Mengumpat itu membatalkan pahala puasa dia. Dan kata setengah ulama, iaitu orang yang tiada memelihara akan anggotanya daripada yang haram, yang membawa kepada dosa. Kata setengah ulama yang lain, yang dimaksudkan laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash ni, orang yang puasa tapi masih lagi melakukan benda haram. Mana puasa, mata dia buat tengok benda haram. Puasa telinga dia dengar benda haram. Puasa masih lagi mengumpat. Membatalkan pahala puasa dia. Dia hanya boleh lapar dan dahaga. Yang keenam sayugianya, bahawa jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan makanan yang halal, sekira-kira memenuh perutnya. Kerana sabda Nabi SAW, ala abnu adama wi'aan syarran min batnih. Artinya,
tiada memenuh oleh anak Adam akan sesuatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuh perutnya dengan memakan yang halal. Yang keenam, kata musannif rahimahullah ta'ala, dia jaga daripada berlebihan makanan yang halal. Ini kerana maksud dengan puasa itu iaitu hendak mengurangkan makan. Tujuan kita puasa nak kurang makan supaya dhaif syahwat kita, supaya syahwat kita lemah, tuntutan nafsu kita tu kurang. Nafsu kita ni bila dia kenyang dia bergalak, banyak tuntutan dia. Tapi bila dia kenyang dia moyok, dia tunduk, kurang tuntutan dia. Mudah kita nak beribadat pada Allah Ta'ala. Tujuan puasa itu, tujuan puasa nak melemahkan tuntutan syahwat tadi. Dan syahwat syahwatnya dan juga syahwat syaitannya, kehendak syaitan. Maka jika dihimpunkannya makanan yang pagi dan makanan yang petang itu dengan sekali makan pada ketika berbuka puasa itu, maka tiada faedah puasanya itu. Jadi dia kumpul. Sebenarnya puasa dia sekadar siang hari saja lapang. Dia sebenarnya puasa dia kumpul, makan tengah hari, makan petang, dia buat pitak kat malam, kan? Dia makan nasi tengah hari sepinggan contohnya, petang sepinggan, malam sepinggan. Jadi dia kumpul tengah hari, petang, malam, dia letak waktu malam. Dia buh 3 pinggan terus. Tujuan puasa nak bagi lapang, kan? Tiba-tiba ketika berbuka dia terlajak kenyang, maka hilang kemah lapang tadi. Sebab tu bila nak sembahyang tarawih dia tak larat. Patutnya bila orang berpuasa di siang hari, dia buka puasa bukan sampai peringkat terlalu kenyang. Nanti sembahyang maghrib dia sembahyang dalam keadaan senang, dalam keadaan selesa. Kemudian sembahyang tarawih nanti dia semangat. Sembahyang tarawih berjemaah, kerana perut dia tak terlalu kenyang. Tapi kalau orang jenis kumpul makanan siang tu dia letak malam tu dia makan sungguh. Buka puasa lepas nasi laksa, lepas laksa mi goreng, kan? Lepas mi goreng habis pula cucuknya ada atas meja sampai tersandak. Dengar orang bang maghrib beratlah. Nak pergi sembahyang jemaah berat, kan? Kemudian lepas isyak dia kata mula malam esok malam pertama dia kata letih, kan? Malam esok dia kata malam kedua. Malam pertama orang tarawih dia pergi lah. Hari pertama puasa tu dia buka puasa sampai perut dia. Betul malam tu dia tak apalah. Malam ketiga itu qadar ni dia kata malam ganjil, kan? Ni malam kedua dia kata tak apa. Malam ketiga, malam keempat lah. Akhirnya Ramadan dah habis dah, dia tak pergi sembahyang tarawih lagi. Dia kata tak apalah, ambil 10 terakhir dia kata. Sebab malam itu qadar tu, kan? Kemungkinan di 10 yang terakhir. Malam ke-20 dia kata malam 21 lah malam ganjil. Akhirnya terlepas, kan? Sedang-sedang malam raya. Tak dan sekali pun dia tak pergi sembahyang tarawih. Kenapa? Buka puasa tu terlalu kenyang. Tujuan kita berpuasa ni nak melemahkan syahwat kita, menguatkan apa orang panggil, menguatkan jiwa kita untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana terlalu kenyang, syahwat dia kuat balik, keinginan nafsu dia kuat balik. Habis. Yang ketujuh, sayugianya bahawa adalah hatinya. Kemudian daripada berbuka puasa itu berulang-ulang antara khauf dan roja. Yang ini berulang-ulang antara takut akan Allah Ta'ala dan antara harap akan Allah Ta'ala. Kerana tiada diketahui adakah diterima akan puasanya. Maka iaitu orang yang muqarrabin atau ditolakkan akan puasanya itu atasnya, maka iaitu orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Maka sayugianya yang menghadirkan yang demikian itu pada ketika kemudian daripada tiap-tiap ibadat yang lain daripada puasa itu. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketika kita berbuka puasa tu kena ada rojak dan khauf. Apa dia khauf? Khauf ni rasa bimbang. Aku puasa daripada pagi sampai petang, bimbang puasa aku ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimbang Allah Ta'ala tak terima puasa ni, kan? Puasa aku ni macam mana ni, Allah Ta'ala terima ke tak ni aku?
Bimbang tu orang panggil khauf. Dalam masa yang sama mengharap, ya Allah, hamba ni berpuasa dengan penuh kekurangan. Tadi Masya Allah terlajak cakap benda yang tak berfaedah. Ya Allah, dengan rahmat, keluasan rahmatmu, ya Allah, di bulan rahmat ini, terimalah puasaku ini, ya Allah. Dalam masa yang sama, takut dan harap. Takut risau Tuhan tak terima. Harap kepada penerimaan puasa kita. Harap. Itu orang bagi antara rojak dan khauf. Bimbang dan juga harap. Bimbang, takut puasa kita ditolak. Dalam masa yang sama mengharap rahmat Allah yang luas. Terimalah puasa kita yang kurang ni. Kan? Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Ya Allah, berilah taufik untuk kami mentaatimu. Wa atmim taqsirana, tampung kekurangan ibadat kami. Kemudian wa taqabbal minna, ya Allah, terimalah ibadat kami yang kurang ni. Itu orang panggil rojak. Itu orang panggil harap. Begitu juga kata musannif rahimahullah taala, ibadat-ibadat lain bukan puasa saja, sembahyang gitu juga. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam tu kita dah bimbang, ya Allah, Masya Allah, cacatnya ibadat aku ni, astaghfirullahalazim. Istighfar. Kenapa istighfar? Kerana kerana risau ada kekurangan dan kecacatan ibadat sembahyang kita tadi ni. Maka kita pun istighfar, dan kita sedang memang ada cacat sungguh. Kita pun istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada ibadat kami ini, ya Allah. Kan? Semua ibadat kita gitu, bukan puasa saja. Itu maksud kata musannif rahimahullah taala. Yang ketujuh, puasa habis. Dan yang ketiga, puasa orang khawasul khawas. Apa dia puasa khawasul khawas? Yaitu orang yang muqarrabin dan arifin, yaitu menahan hati daripada bercita-citakan dunia dan memikirkan akan dia, dan mengosongkan rahsia yang di dalam hati daripada barang yang lain daripada Allah, dan sentiasa hatinya itu syuhud kepada Allah Ta'ala, dan batal puasanya itu dengan memikirkan barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada negeri akhirat. Demikianlah batal puasa itu dengan memikir akan pekerjaan dunia, melainkan jika ada dunia itu membawa kepada manfaat akhirat dan jadi bekal baginya di dalam akhirat, maka iaitu tiada dinamakan dunia. Kerana inilah kata ulama ahli batin, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi bitadbiri ma yuftira bi alaihi kutibat alaihi khati'atun. Artinya barang siapa yang bergerak cita-citanya dengan berbuah di dalam hatinya, berbuah ke berbuat lah. Sekali lagi, barang siapa yang bergerak cita-citanya dengan berbuat di dalam hatinya. Dalam hati dia duk main cita-cita dia, kerana membicarakan sesuatu yang akan dimakannya pada ketika berbukanya, nescaya di surat atasnya ia akan dosa. Ini cerita tentang khawasul khawas. Ini bukan kita ni. Kita boleh puasa awal pun mujur dah, dan kita usaha untuk puasa sekurang-kurangnya puasa khawas. Kan? Lama dah puasa awam tu, lama dah puasa tak makan tak minum tu, lama dah. Tapi selama ni duduk puasa tapi mulut ngumpat lagi, puasa mata duduk tengok macam-macam lagi. InsyaAllah tahun ni kita jadikan puasa kita puasa khawas. Azam kita gitu. Kita duduk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rejab kami, Sya'ban kami, sampaikan kami ke Ramadan. Duk minta untuk bertemu dengan Ramadan. Ramai sahabat-sahabat kita tahun lepas jumpa Ramadan, tahun ni tak sempat dah kembali ke rahmatullah. Kita tak tentu, minggu depan tak tentu sempat bertemu ke tidak. Mudah-mudahan kita dapat bertemu. Seperti mana kita doa tadi, wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ni menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Boleh jadi Ramadan ni Ramadan terakhir, boleh jadi seperti mana sahabat kita tahun lepas Ramadan terakhir, boleh jadi kita ni tahun Ramadan terakhir, boleh jadi.
Dan kita haraplah untuk bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Tapi kemungkinan tu ada. Jadi, bila sempat untuk bertemu dengan Ramadan, kita berusaha untuk jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Berbanding dengan Ramadan yang telah lalu. Kita tak mampu untuk puasa khawasul khawas. Kita usaha untuk puasa khawas, sudahlah. Puasa khawasul khawas macam mana? Dia tak kosongkan hati dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia sentiasa ingat Allah, sentiasa syuhud Allah, sentiasa kenang Allah. Tak terlintah nak makan apa. Sehingga ini kata ulama sufi, kalau masih terlintah dalam fikiran dia, dalam hati dia, nanti nak buka apa kita, nak buka puasa, nak makan apa. Ada fikir nak makan apa tu dah kira batal puasa dah di sisi mereka. Dah dikira satu salah, satu kesilapan. Kita apa siapa nak salah pula. Kan? Pagi-pagi start mutulah pergi cari nak makan apa petang ni. Mereka tak mau. Mereka terlintah nak makan apa, nak buka apa petang ni, dah menjadi satu kesilapan bagi mereka. Ini orang panggil puasa khawasul khawas. Hati mereka sentiasa dengan Allah. Rezeki Allah Ta'ala dah tentu dah. Nak buka puasa dengan apa Allah Ta'ala tentu dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezekinya sudah pun dijamin oleh Allah. Yang duk risau kalut tu siapa? Jadi tak usah kosongkan hati daripada ingat Allah. Sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini orang panggil puasa khawasul khawas. Kan? Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, dan yang demikian itu kerana kurang percaya akan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya yang memberi rezeki akan dia, dan kurang yakin ia akan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu mereka tak fikir nak buka puasa dengan apa, tak fikir. Kerana Allah Ta'ala dah tentu dah. Mereka yakin. Dan darjat puasa yang ketiga ini iaitu martabat anbiya dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang muqarrabin dan orang-orang arifin. Kerana cita-cita hati mereka itu semata-mata berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berpaling hati mereka itu daripada selain daripada Allah Ta'ala. Hati mereka tak ingat selain daripada Allah. Dan telah masuk mereka itu di dalam firman Allah Ta'ala, Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ucaplah oleh kamu akan Allah. Qul, katakanlah oleh kamu Allah. Thumma dharhum, kemudian tinggalkan mereka itu fi khawdihim yal'abun, di dalam pekerjaan mereka, padahal bermain-main mereka itu. Jadi mereka dengan orang lain, hati mereka sentiasa dengan Allah. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Maka tinggalkan manusia dengan permainan mereka. Mereka tak kalut dengan manusia lain. Ini 3 kedudukan puasa. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. InsyaAllah kita mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. InsyaAllah sempat bertemu dengan Ramadan dan ambil manfaat sebaik mungkin. Ramadan adalah bulan rahmah. Ramadan adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah bulan itqun minan nar, merdeka daripada neraka. Setelah mendapat rahmat Allah, tentulah mendapat keampunan daripada Allah. Apabila mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah, tentulah selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berpuasa berlalunya Ramadan, dia tidak mendapat sedikit pun fadilat Ramadan. Maka sahabat bertanya kepada dia, kenapa demikian wahai Rasulullah? Apa malangnya lelaki tersebut? Berlalunya Ramadan dia tak dapat fadilat kelebihan Ramadan, rahmat pada bulan Ramadan dia tak dapat. Inna ummati la yujazu ma qamu syahru Ramadan. Beberapa orang daripada umatku maka tidak diberi pahala ibadat mendirikan akan dia pada bulan Ramadan. Ibadat bulan Ramadan dia tak dapat pun. Tak dapat pahala puasa, tak dapat pahala qiyamul lail, tak dapat pahala tadarus Quran dan sebagainya. Jadi sahabat bertanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ma jizyuhum? Wahai Nabi Allah, kenapa jadi sedemikian mereka itu? Apakah malangnya mereka tu? Sebab apa jadi begitu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intahaka fihi muharraman aw amila sayyi'atan aw syariba khamran aw zana lam yuqbal minhu ramadanu. Iaitu orang yang
melakukan perkara yang haram, melakukan kejahatan, minum arak, melakukan zina, Ramadan lam yuqbal minhu Ramadan, tidak diterima Ramadan daripada dia. Wa la'anahullah, Allah Taala laknat dia, malaikat laknat dia, 7 petala langit malaikat di sana melaknat dia, ila mislihi minal haul, sehingga bertemu dengan Ramadan pula tahun depan. Andainya dia mati, fa in mata fima bainahu wa baina Ramadan falaysa lahu 'indallahi hasanah. Jika dia mati di antara Ramadan ni dengan Ramadan depan no, maka tiada baginya kebaikan. Jadi walaupun fadilat Ramadan tu hebat, banyak melakukan kebaikan pada bulan Ramadan, pahala dia berlipat ganda. Namun ingat, apabila bulan itu bulan mulia, buat kebaikan, ganjaran dia berlipat ganda. Begitu juga melakukan kejahatan, dosa dia juga berlipat ganda. Mekah tempat mulia, semayang 2 rakaat di Mekah, Masya Allah, berlipat ganda pahala dia. Begitu juga mencuri di kota Mekah, kan? Berlipat ganda juga dosa dia. Masjid, tempat mulia, kita semayang di masjid, Masya Allah, pahala dia berlipat ganda. Begitu juga mencuri duit masjid, dosa dia pun berlipat ganda juga. Begitu juga Ramadan. Ramadan bulan rahmat, berganda-ganda ganjaran pahala pada bulan Ramadan. Begitu juga bila melakukan kejahatan, dosa pun berlipat ganda. Mudah-mudahan sebagai peringatan kepada kita, istiqbal Ramadan, persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila hampir Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpesan kepada para sahabat tentang istiqbal Ramadan, persiapan untuk menghadapi Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.